Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton di Didik TV KPM. Nama saya Nisa K. Dan hari ini seperti biasa dan seperti hari-hari sebelumnya, Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan agar kita sentiasa selamat, jaga diri kita dan jagalah orang sekeliling kita. Sekiranya anda ada keperluan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan kemas dan betul dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, hari ini satu lagi subjek terasa yang sangat-sangat menarik di mana Nisa pun macam wah kan, apa agaknya kita akan belajar pada hari ini di bawah subjek Bahasa Melayu SJK. Jadi siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah semua, jom sama-sama kita persilakan Cikgu Muhammad Hafizi Abdul Hamid yang merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu dari SJK Si Kuancheng 2 Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah, baik hari ini. Ya, selamat pagi Cikgu. Ya, sama. Hari ini saya sangat teruja dengan subjek kita hari ini iaitu Bahasa Melayu SJK. Dan Cikgu merupakan guru Bahasa Melayu dah berapa lama Cikgu? 2002 sampai sekarang, boleh kata cecah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Nampak tak kita di Didik TV ini membawakan guru-guru yang berpengalaman yang hebat-hebat untuk kita sama-sama berkongsi apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Tetapi kan Cikgu, saya tak berseorangan. Okay. Saya mesti nak kena ajak kawan-kawan saya, nak join kelas tetapi secara alam maya. Memandangkan sekarang ni kita dalam PKP, kita kena jaga kita punya jarak fizikal dan sebagainya. Jadi jom kita persilakan kawan-kawan saya dari SJKC Kuancheng. Hai, selamat pagi. Hai semua adik-adik. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, semuanya dah bersemangat, bersedia. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Saya persilakan adik Ryan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ryan Syirin Rudanisha. Boleh panggil saya Ryan. Baik Ryan, terima kasih. Seterusnya kita ada Sahara. Silakan Sahara. Selamat pagi dan salam sejahtera Cikgu. Nama saya Sahara Kashiwagi. Boleh panggil saya Sahara.
Baiklah, terima kasih. Kemudian kita ada Zelmin. Silakan Zelmin. Selamat sejahtera dan selamat pagi cikgu. Nama saya Chan Zemin. Boleh panggil saya Zemin. Terima kasih. Seterusnya kita ada Saif. Silakan Saif. Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu. Nama saya Saif Nordin. Boleh panggil saya Saif. Terima kasih Saif. Kemudian kita ada Jayu. Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu. Nama saya Fujayu. Boleh panggil saya Jayu. Terima kasih Jayu. Kemudian kita ada Ching Xuan. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera guru. Nama saya Yap Ting Xuan. Boleh panggil saya Ting Xuan. Baiklah, terima kasih. Itu dia kawan-kawan dari SJKC Kuan Cheng yang akan bersama-sama kita sepanjang episod ini berlangsung. Baiklah, sebenarnya topik kita hari ini kan cikgu adalah perpaduan tunjang keharmonian. Betul tak? Ya, betul. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit apa yang kita nak belajar pada hari ini cikgu. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik dan sangat penting kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu perpaduan sebagai teras atau tunjang keharmonian. Dan kalau kita lihat pada hari ini, para pelajar yang hadir pada hari ini sebenarnya berpakaian tradisional rakyat Malaysia. Wow. Saif pakai baju batik, Sahara Kashiwagi pakai baju kurung, Ryan pakai baju Melayu Chongsam, Simin pakai hari ini dan pelbagai pakaian rakyat Malaysia. Dan hari ini saya sendiri. Saya sendiri pun pakai baju batik. Puan Kumbu dari Sarawak sebagai simbol perpaduan rakyat Malaysia. Yang penting ialah apa yang kita fokuskan pada hari ini, iaitu kita nak lihat kemahiran bahasa untuk mendapatkan maklumat melalui hal perpaduan ataupun perkara perpaduan yang akan dibincangkan, iaitu mencatat maklumat penting. Dan pun yang paling penting sekali ialah konten atau kandungannya fokus kepada pembinaan sebagai rakyat Malaysia yang berjati diri tinggi. Ya, baiklah. Bercakap mengenai mencatat maklumat, kita harapkan penonton di rumah, adik-adik di rumah turut sama menyediakan pen, sediakan kertas untuk kita sama-sama belajar dan ambil nota apa yang Cikgu Hafizi nak kongsikan sepanjang hari ini. Saya kira kawan-kawan saya semua dah bersedia, dah bersemangat. Saya nak tanya dululah kawan-kawan, kalau anda dah bersedia, boleh bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, double thumbs up. Semangat macam ni terus. Okey, baiklah. Terima kasih semua. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk pelajaran Bahasa Melayu SJKC, Perpaduan Tunjang Keharmonian. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Hafizi dari SJKC Kuan Cheng 2 Kuala Lumpur dan kawan-kawan saya juga dari SJKC Kuan Cheng. Baiklah, hari ini kita nak belajar mengenai bahasa Melayu SJK Perpaduan Tunjang Keharmonian. Sebelum kita mulakan, saya nak jemput Cikgu untuk kita sanitasi dahulu tangan kita. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Okey, sementara Cikgu bersedia, yang di rumah pun Kak Nisa nak harapkan supaya anda semua bersedialah dengan pen dan kertas dan sebagainya. Kawan-kawan saya di studio dah bersedia. Jadi Cikgu, saya persilakan Cikgu. Okey, terima kasih Cik Nisa. Ya, baiklah. Baik, kita terus fokus kepada pembelajaran kita pada hari ini untuk Bahasa Melayu SJK Tahap 2. Baik. Yang kita tumpukan pada hari ini iaitu Perpaduan Tunjang Keharmonian. Okey, sebelum tu, kepada murid-murid, dah sedia belum? Kawan-kawan yang jauh tu. Dah sedia semua? Sedia. Dah sedia? Sedia. Okey, baik. Terima kasih. Semua dah sedia. Baik. Hari ini, Perpaduan Tunjang Keharmonian. Muka ceria sikit, senyum semua. Kita bagi senyum sikit, ceria. Ryan, gigi cantik tu. Comel. Okey, baik. Seterusnya. Okey, Bahasa Melayu tahun 5 SJKC, tema perpaduan. Siapa cepat
cepat dia dapat. Okey, siapa cepat dia dapat satu permainan bersama-sama pupuk perpaduan yang mana kita fokuskan hasil pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita nak murid, iaitu para pelajar hari ini mencatatkan maklumat berkaitan perpaduan dan kebudayaan dengan betul berdasarkan bahan multimedia yang telah tersedia kat paparan skrin pada hari ini. Yalah, pada waktu PDPR ni kan, Nisa, kita pun kena olah dengan bentuk dan juga keperluan yang sesuai. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini asasnya cikgu ambil daripada konsep buku teks anda pada tahun 5 SJKC. Okey, murid-murid semua, halaman 24. Kita tengok tu dekat sini, siapa cepat dia dapat. Bersempena dengan Minggu Perpaduan Sekolah, Kavina, Nabil dan Veren, 3 kaum. Okey, Kavina, Nabil dan Veren menyertai peraduan siapa cepat dia dapat. Mereka perlu melalui stesen berdasarkan peta kawasan sekolah dan mencatat maklumat yang dikendaki. Tapi memandangkan hari ini kita tidak berada di sekolah. Ya. Okey, kita tak ada berada di sekolah, kita berada dalam multimedia, maka cikgu olah sedikit permainannya tetapi masih menggunakan stesen yang sama untuk mendapatkan maklumat yang penting. Okey, murid-murid semua dah ada kertas, buku dan juga pensel dah sedia? Okey, bagus. Mereka semua dah bersedia. Dah bersedia semua. Ada 3 stesen dekat sini. Kita tengok petunjuk pertama, nyatakan kaum yang terdapat di negara kita. Memang ramailah kaum di negara kita. Stesen kedua, bagaimanakah perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia dapat mengeratkan hubungan pelbagai kaum. Dan ketiga, berikan 5 cara untuk memupuk perpaduan. Okey, baik, sedia semua. Kita tengok pada slide yang seterusnya, Minggu Perpaduan Sekolah. Sebab tajuk kita tadi Minggu Perpaduan Sekolah. Okey, ada 4 gambar yang ada dekat sini. Cikgu nak minta sedikit poin ataupun isi yang anda dapat, murid-murid dapat apabila melihat slide tersebut. Saif, mungkin ada pandangan daripada slide ini? Dalam gambar kiri atas, sekumpul pelajar Melayu dari Sekolah Kebangsaan belajar tarian singa dan mengambil gambar dengan kepala tarian singa. Okey. Yang atas sekali dekat sini Saif, gambar betul pertama tu ya. Okey, yang pertama ni. Maka Saif tadi keluarkan pandangan bahawa sekumpulan pelajar. Okey, sekumpulan pelajar Melayu ambil gambar. Mungkin mereka buat latihan tarian singa lah. Ya. Bukan senang kita nak cari persembahan macam ni kan, pelajar pelbagai kaum. Betul. Dengan perayaan kaum yang berbeza. Okey, seterusnya. Ada yang lain? Sahara? Siapa lagi nak kongsikan? Siapa nak kongsikan lagi? Terdapat pelbagai kaum kanak-kanak memakai baju tradisional. Okey, kaum. Okey, kanak-kanak pakai baju tradisional dekat sini. Okey. Ya. Baik, seterusnya. Ryan? Sekumpulan budak-budak sedang membuat kraft tangan. Okey. Kraft tangan. Sekumpulan budak, sekumpulan murid, okey, sedang buat kraft tangan. Ada pelbagai kaum dekat sana. Kalau kita tengok, ada kaum India, pelajar India, pelajar Cina dekat dalam video gambar, ini. ya. Slide dekat sini. Okey, yang seterusnya. Yang keempat. Yang keempat, siapa nak Siapa nak kongsikan? cuba? Okey, dipersilakan. Hinshwan. Silakan. Murid-murid mengibarkan jalur gemilang. Okey, murid-murid mengibarkan jalur gemilang. Pada waktu bila selalunya kita kibarkan jalur gemilang di sekolah? Di sekolah. Ya, pada waktu program apa? Merdeka. Hari Merdeka. Kemerdekaan. Ya, betul. Okey. Ada lagi pandangan yang lain? Ada lagi yang nak kongsikan? Ada yang nak kongsikan? Dari mana-mana gambar yang ada di slide? Ko Jayu ke Zimin, ada lagi nak tambah? Atau memang dah cukup? Cukup. Oh, cukup ah. Okey. Cukup dah. Baik. Okey, baik. Ini secara umumnya Minggu Perpaduan Sekolah. Kita lihat memang kalau tak ada COVID dan keadaan macam ni, program sekolah memang selalu dilakukan. Mungkin Zimin, apa program yang sekolah selalu buat untuk Minggu Perpaduan Sekolah? Maklumat yang awak selalu dapat semasa di sekolah mengikut pengalaman awak. SK Hang Tuah dan SK Antarabangsa Allen Smith. Okey, apa program tu? Panggil SK Hang Tuah, panggil Sekolah Antarabangsa Allen Smith sama dengan Sekolah Kuan Cheng. Apa program yang dibuat? Rancangan integrasi. Rancangan RIMUB. Okey, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Okey. Masih tetap diteruskan tapi unik sebabnya melibatkan 3 sekolah. Sekolah Antarabangsa,
sekolah kebangsaan dan juga sekolah SJKC. Kita Baik. memang pupuk perpaduan di murid-murid lagi tu yang sangat penting. Betul. Okey, ada lagi program lain? Ada lagi nak kongsikan Tak ada. program lain? Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Baru Okey, Cina. Saif, bagus. Tahun Baru Cina buat apa Saif? Di sekolah? Sambutan dia. Cuba cerita sikit. Tulis kaligrafi Cina. Tulis kaligrafi Siapa Cina. yang tulis kaligrafi tu? Murid mana yang tulis kaligrafi? Semua murid. Semua murid. Oh, maknanya murid sekolah antarabangsa, murid sekolah SK Hang Tuah dan sekolah Kuan Cheng sama-sama. Ya. Okey, buat tulis kaligrafi. Saya punya pengalaman masa berkursus di Taiwan pun belajar juga tulisan kaligrafi. Tapi sampai sekarang masih gagal lagi. Masih tak boleh nak buat lagi. Baik, kita teruskan pada maklumat yang seterusnya. Baik, slide seterusnya. Okey. Cikgu berikan sedikit tempoh. Anda cuba senaraikan kaum yang ada di Malaysia dan datang dari negeri mana? Banyak. Kan? Banyak, ya. Banyak sangat itu keindahan budaya di Malaysia, dan yang di rumah pun boleh turut sama cuba jawab soalan Cikgu Hafizi, kaum apa yang adik-adik tahu ada di Malaysia dan dari negeri mana. Kita lihat kawan-kawan kita ni semua dah ada jawapannya ke? Atau ada yang masih nak kena fikir-fikir lagi adik-adik? Nampak mereka dah bersedia, sudah tahu jawapan. Macam tu. Di Malaysia ni banyak kaum. Ya, betul. Ada yang dah bersedia dengan jawapan ke? Melanau dan Bidayuh. Melanau dan Bidayuh. Okey, bagus Zimin. Terus jawab. Zimin, Melanau dan Bidayuh dari negeri mana tu Zimin? Dari Sarawak. Sarawak. Sarawak adalah negeri yang besar dan banyak kaum dekat sana. Bagus Zimin, maklumat yang anda berikan. Melanau dan Bidayuh dari negeri Sarawak. Okey, yang selain itu? Yang lain ada nak jawab? Baba dan Nyonya negeri Melaka. Baba dan Nyonya dari negeri Melaka. Ya, Baba dan Nyonya dari negeri Melaka. Okey, Saif ada sikit-sikit muka tak? Sama macam Baba Nyonya. Okey, Jayu. Kadazan dan Iban. Okey, Kadazan dari mana? Sabak. Iban? Sarawak. Sarawak. Okey, etnik yang penting. Okey, seterusnya. Ya. Tadi ada yang angkat tangan tadi tu. Silakan. Ching Suan? Belum lagi. belum lagi. Okey, Sahara. Sahara, Kasih silakan bagi. Sahara. Siam Melayu dan Jawa dari Johor. Ni jawapan yang paling unik ni. Ya. Siam Melayu atau Siam Malaysia sebenarnya. Ya. Dan juga Jawa. Okey, salah satu etnik Melayu Jawa dari Johor. Okey. Wah. Salah satu. Ini jawapan yang paling unik. Okey, seterusnya ada yang lain? Ada lagi yang nak kongsikan? Ryan? Kaum India Kaum dari India. Semenanjung Malaysia. Okey, Ya. itulah kaum India. Okey. Ada? Shin Huan? Ada lagi nak kongsikan? Tak ada? Tak ada. Okey, Kawan tak dia ada. dah sebut semua, cikgu. Betul. Okey, Saif ada lagi? Okey, akhir sekali. Silakan. Kaum Melayu dan kaum Cina, dua kaum terbesar di Malaysia. Okey. Ya, bagus. Betul jawapan dia. Paling penting kaum Melayu, Cina, India, itulah maklumat yang awak dapat ambil daripada gambar yang cikgu paparkan dekat sini, slide yang dipaparkan. Pelbagai kaum yang ada di Malaysia melambangkan uniknya kita sebagai rakyat Malaysia. Itu kelebihan kita di mata dunia. Okey, kelebihan kita di mata dunia walaupun pelbagai kaum tapi hidup bersatu. Betul. Okey, baik. Macam mana? Semua dah sedia? Dah okey dah? Semua masih senyum okey? sikit. Bagi ceria senyum Kalau sikit. adik-adik okey, bagi Kak Nisa double thumbs up macam ni. Okey. Oh, ada tak double thumbs up ke? Okey, tak apa. Okey. Okey, baiklah. Jom cikgu kita teruskan. Okey, kita teruskan. Gambar dah ada. Baik, kita tengok kat sini. Tadi jawapan tadi saya rumuskan secara umumnya. Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban. Kadazan bagi mewakili Sabah, manakala Iban bagi mewakili Sarawak. Maka ini antara 5 etnik menjadi simbolik kepada perpaduan dan melalui maklumat para pelajar sebentar tadi. Okey, baik. Ini kita tengok slide. Okey, kita bermain dengan slide hari ini. Okey, baik, kita akan lihat pula video. Kita pergi kepada stesen yang kedua. Baik. Stesen yang kedua ni untuk tontonan video sambutan perayaan kaum di Malaysia. Saya minta murid-murid bersedia untuk tengok apa maklumat yang penting dekat sini untuk anda nyatakan. Okey, catat dahulu. Okey, sedikit. Okey, dipersilakan. Jom kita saksikan Kita video tengok. ini.
perjalanan dilaksana. Seia, sekata, sehati dan sejiwa membina. Wah, itu dia antara perayaan-perayaan yang ada dalam negara kita. Cikgu, meriah sungguh kan bila kita tengok video tadi. Baiklah. Okey, terima kasih pada Cik Nisa. Baik. Memang sekarang ni kita tak boleh nak bergerak. Betul. Tetapi sekurang-kurangnya video tadi mungkin dapat memberikan sedikit orang kata rasa menggamit memori lah. Okey, sambutan hari raya pun kita tak boleh untuk demi keselamatan kan. Betul. Walau bagaimanapun kita teruskan juga pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Berdasarkan pada video yang dipaparkan tadi tentang perayaan kaum di Malaysia. Okey, saya lihat tadi ada pelajar murid-murid ada yang dah mencatat maklumat pada kertas. Okey, cuba maklumkan maklumat apa yang telah pun murid-murid dapat berdasarkan video perayaan kaum. Siapa nak kongsikan? Siapa nak mula dulu? Semua kat tangan ni. Baru Cina. Makan pisang dan buah limau, mendapat angpau dan tarian singa. Wah, Okey. Saif menceritakan maklumat tentang perayaan Tahun Baru Cina. Baik, terima kasih. Seterusnya. Okey, seterusnya. Hari Taipusam. Hari Taipusam. Memecahkan buah kelapa. Macam buah Baik. kelapa. Terima kasih. Ni. Okey, ada lagi? Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri. Okey, apa yang ada? Macam mana? Duit Raya, Duit raya. Okey. bunga api, mercun lemau, ketupat dan kuih raya. Okey, wah banyak. Betul? Selalu kat kampung sonok lah kalau dapat kumpul. Ada lagi yang tadi Okey. angkat tangan. Sarah? Sarah. Dipabali. 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 Okey. Di Pabali ada apa? Memasang lilin. Pasang lilin. Pasang lilin. Okey, pelita. Lilin betul, lilin. Dan pelita. Okey, ada lagi Zimin? Dengan Ryan? Kaum Iban, tarian ngajat dan perayaan gawai. Okey, tarian ngajat. Tarian Dan ngajat. perayaan gawai. Okey, bagus. Seterusnya. Akhir sekali, Simin. Maklumat yang anda dapat. Apa yang anda boleh kongsikan dengan kita hari ini, Simin? Apa tarian yang ada lagi? Okey, tak apa. Ada. Oh, ada lagi. Okey, okey. Silakan, Jayu. Jayu. Mungkin maklumat yang terakhir. Festival Kuih Bulan. Pesta Kuih Bulan. Okey, apa maklumat yang ada pada Pesta Kuih Bulan dalam video tadi? Kuih Bulan dan Tanglong. Tanglong. Okey, Kuih Bulan dan Tanglong. Okey, itu perayaan yang ada lah. Yang kita lihat tadi. Atau ada sebarang soalan nak dikemukakan sambil kita tengok video? Sebarang soalan nak Itu ada satu soalan. Okey, apa soalannya, Saif? Mengapa kaum India memecah buah kelapa? Itu soalan daripada Saif. Ya, mungkin sebelum kita jawab soalan tersebut, kita akan berhenti rehat seketika. Ya. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton di Didik TV KPM. Kita sedang belajar berkenaan dengan Bahasa Melayu SJK. Topik kita adalah perpaduan tunjang keharmonian. Cikgu Hafizi, saya tertarik tadi Saif ada tanya soalan. Kenapa kaum India memecahkan kelapa pada perayaan Taipusam, Cikgu?
Okey, terima kasih. Okey, kenapa kaum India memecahkan buah kelapa pada Thaipusam, terutamanya pada waktu seperti di Batu Cave lah, Ya. tempat sambutan yang paling besar bagi masyarakat India yang beragama Hindu. Ia merupakan satu kepercayaan kepada mereka sendiri untuk menazar kepada dewa mereka. Itu jawapan yang sebenarnya. Dan mungkin kalau lebih pemerincian kita akan masuk pada slot yang akan datang nanti. Baiklah, terima kasih atas soalannya Saif. Diharap Cikgu Hafizi telah menjawab soalan anda. Jadi jom Cikgu kita teruskan. Silakan. Okey, baik. Mungkin ada tadi saya rasa mungkin ada nak tanya soalan lagi. Ada yang lain nak tanya soalan? Okey, Siwan, silakan. Silakan. Apakah perbezaan pelita masa Hari Raya dengan lilin masa Deepavali? Beza pelita dengan lilin. Beza pelita masa Hari Raya dengan lilin pada waktu Deepavali. Kenapa duanya dipasang pada dua perayaan ya, betul ya? Baik, yang pertama kalau masa Hari Raya kan, kita pasang pelita untuk memeriahkan suasana waktu malam tu. Ya, betul. Nampak cantik, ceria, sebab tu waktu malam kita pasang pelita, masuk pula bunga api. Betul, kan malam raya kan kita semua sedang bersedia buat persediaan meriah ya Cikgu. Betul, lepas tu ada yang masak dodol semua kan, lagi meriah. Okey, kalau untuk perayaan Deepavali, okey, masyarakat yang beragama Hindu dia pasang pelita tu sebab itu simbol kepada cahaya. Okey, hari cahaya, simbol pada cahaya. Satu orang kata cahaya sebagai satu hari yang bersinar untuk mereka. Sebab itulah pelita-pelita dipasang sebagai simbolik kepada perayaan Deepavali. Itulah dua perbezaan. Satu memeriahkan suasana, satu dia ada maksud kepada hari cahaya pada hari Deepavali. Dan Deepavali dikenali sebagai pesta cahaya juga pesta cahaya di Malaysia. Baiklah. Tadi ada lagi seorang angkat tangan tadi. Mungkin Ching Xuan silakan. Okey, silakan. Apakah pesta keamatan? Pesta keamatan, Cikgu. Okey, pesta keamatan. Okey. Hari ini banyak 3 soalan tanya. Boleh tahan aktif. Okey, pesta keamatan ni disambut oleh masyarakat atau kaum Kadazan di Sabah. Okey, masyarakat dan kaum Kadazan di Sabah dekat sana lah. Pesta keamatan. Okey. Itu saja jawapan. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada ya? Tak ada ya. Okey, baik. Jom kita teruskan. Baik, kita teruskan. Okey, apakah perayaan terdapat di Malaysia tadi? Okey, ini jawapan pada murid-murid tadi. Hari Raya Aidilfitri. Ada Hari Raya Aidiladha juga. Dan Tahun Baru Cina, Festival Kuih Bulan, Deepavali, Thaipusam, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Okey, ini antara perayaan yang ada terdapat dalam video tadi yang murid-murid perlu catatkan. Maklumat penting. Baik, kita terus pada slide yang seterusnya. Okey, masih ada video hari ini lagi. Kita segarkan diri kita dengan video hari ini, iaitu bagaimanakah cara untuk memupuk perpaduan. Okey, kita tengok berita TV1. Pula. Acara Rumah Terbuka sesuatu perayaan yang melibatkan kehadiran rakyat pelbagai kaum, bukti jelas pengukuhan perpaduan itu wujud. Dengan penganjuran majlis seumpama itu, ia secara tidak langsung memberi gambaran keharmonian rakyat. Bagi ahli perniagaan Datuk Chua Lai Huat, tradisi kunjung-mengunjung antara kaum keluarga dan kenalan mengeratkan lagi hubungan. Paling manis jika ia dihadiri pelbagai kaum dari pelbagai lapisan masyarakat. Ai Samadhi, tak kira mangsa, Melayu, India, Chinese culture, okay? Hari open house. My family, you can see all many India, Chinese come to my house to give me a support. I will support our country. Beliau berkata demikian pada sambutan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di rumahnya sendiri di Ibu Negara. Turut hadir pada majlis ini Pengerusi Myros Tan Sri Lee Lam Ta yang turut yakin pelbagai sambutan perayaan dalam negara adalah satu perkara yang unik berbanding negara luar. Saya rasa bahawa itu ialah satu perkara yang amat penting untuk negara Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum, berbilang bangsa, dan melalui interaksi antara kaum, jadi kita boleh merapatkan hubungan. Rumah terbuka ini turut mempersembahkan tarian singa sebagai simbolik tuah dan kebahagiaan. Pelbagai hidangan makanan tempatan turut disediakan kepada tetamu. Baiklah, itu dia daripada video yang telah kita tonton ya kawan-kawan. Saya dapat lihat di mana sambutan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina yang mana melibatkan semua kaum, bukan kaum Cina sahaja. Okey, terima kasih pada Cik Nisah. Baik,
Okey, soalan mudah. Apakah majlis yang diadakan tadi melalui berita sebentar tadi? Tadi Kak Nisa dah sebut. Majlis apa tadi? Siapa boleh jawab? Majlis Rumah Terbuka. Majlis Rumah Terbuka. Okey, Sahara, awak pernah tak pergi majlis Rumah Terbuka kawan-kawan daripada pelbagai kaum yang lain? Pernah. Pernah. Okey, selalu pergi majlis apa? Perayaan apa? Perayaan Hari Raya. Perayaan Hari Raya. Ada tak kawan-kawan daripada pelajar bukan Melayu, Cina, India pergi sekali? Ada. Ada. Okey, terima kasih. Okey, bagus. So, itu antara maklumat yang awak dapat tadi, majlis Hari Raya, dan kita lihat pengalaman murid sendiri. Dan saya sendiri pun masa cikgu sendiri pun, jiran kiri kanan cikgu pun ada yang Cina dan juga India. Waktu majlis buka majlis perayaan mereka, mereka Cik Nisa, mereka jemput datang, kita datang. Betul. Dapat juga ampau. Ya. Dah kerja-kerja pun dapat ampau okey dah juga. Di Bali pun dapat rasa makanan kuih-muih mereka. Yang paling unik sekali yang saya rasa bangga tu sebabnya dapat faham budaya pelbagai kaum. Itu yang penting sekali. Bila Okey, baik. kita faham budaya sesuatu kaum tu kan cikgu kan, kita akan lebih menghargai dan menghormati mereka kan. Ya, betul. Ya, baiklah. Itu yang paling penting sekali kita hidup sebagai rakyat Malaysia. Okey, baik. Okey, mari murid-murid semua. Baik, kita teruskan. Okey, tadi kita lihat maklumat yang anda berikan iaitu mengunjungi rumah terbuka dan beramah mesra dengan kaum daripada pelbagai bangsa ataupun etnik yang ada. Ya. Okey, baik, seterusnya. Okey, bagaimanakah cara kita untuk memupuk perpaduan? Daripada video yang kita telah tonton sebentar tadi, apa yang adik-adik faham macam mana cara untuk kita pastikan perpaduan dapat dipupuk dengan baik? Siapa nak jawab? Silakan. Ching Xuan. Bergotong royong. Bergotong royong. Okey, bergotong royong. Baik. Selain, terus. Syamin, silakan. Makan bersama-sama dan berbaur mesra. Makan bersama-sama, berbual mesra. Makan bersama-sama. Ryan, silakan Ryan. Memasak makanan dan bergotong royong. Masak makanan sama-sama. Gotong royong. Betul. Gotong royong. Saya ada jawapan. Oh, silakan. Menyertai pertandingan bersama-sama. Menyertai pertandingan bersama-sama. Aktiviti pertandingan, okey. Ya, Jayu pun ada angkat tangan tadi. Apa yang Jayu nak kongsikan? Meraih perayaan kaum bersama-sama. Meraihkan perayaan bersama-sama. Okey, ada lagi Simin. Okey, dipersilakan. Silakan. Apa maklumat? Mengadakan aktiviti bersukan. Aktiviti sukan. Oh, ya, betul. Aktiviti bersukan. Sarah? Sarah? Saling bekerjasama. Saling bekerjasama. Macam mana Sarah nak tunjukkan saling bekerjasama tu? Apa aktiviti yang boleh dibuat? Saling menghormati. Okey, saling menghormati, saling bekerjasama. Okey. Waktu duduk berjiran. Ya. Waktu duduk banyak jawapan yang mereka telah kongsikan. Ya, betul. Okey. Ching Xuan. Okey, cuba awak nyatakan 3 maklumat daripada kawan-kawan tadi. Sebab cikgu tengok tadi awak ada tulis sikit maklumat. Apa 3 maklumat penting yang kawan-kawan beritahu tadi cara nak pupuk perpaduan? Berbual-bual, bersukan dan bergotong royong. Ya, berbual-bual, bersukan, bergotong royong. Okey. Cik Wan, awak suka bersukan aktiviti apa? Bola keranjang. Bola keranjang. Wah, aktif bersukan. Aktif bersukan, bagus. Saya memang tak pandai sangat main bola keranjang. Okey, tapi pelajar SKKC dia memang dari segi pergerakan permainan tangan, bola keranjang, pingpong dan badminton, bola tampar. Aktiviti yang memang boleh katakan macam seolah-olah memang perlu ada di SJK. Dan di situ juga memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar sendiri. Okey. Baik, kita tengok terus nanti antara jawapan yang anda berikan dan cikgu pun berikan sedikit beberapa jawapan juga dekat sini. Maklumat-maklumat penting bagaimana untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Kita saling membantu satu sama lain di rumah. Okey, di rumah sendiri pun, dalam rumah, perpaduan kena bermula dari dalam rumah. Sesama ahli keluarga ya, cikgu? Ya, betul. Sesama ahli keluarga, ibu bapa, adik-beradik semua kena duduk seerat. Okey, duduk sama-sama, bantu bagai aur dengan tebing, hidup saling membantu, maka jadi keluarga yang harmoni. Bila keluarga harmoni inilah kita akan berjaya bina masyarakat yang kukuh dan bersatu.
Okey, maklumat seterusnya tadi ada berbincang. Macam buat program lah sekarang ni. Waktu PDPR ni pelbagai projek program diberikan. Ada waktu kita buat secara berkumpulan. Waktu kita buat secara berkumpulan itulah murid-murid dapat membentuk perpaduan. Okey, dengan cara bekerjasama, tolong kawan tak tahu kita ajar dia, bagi faham. Semangat berpasukan. Ya, semangat berpasukan dan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, baik, yang seterusnya kem perkemahan. Kem perkemahan ni seronok. Saya suka berkemah ni. Dan apa aktiviti? Okey, murid-murid, cikgu nak tanya awak, apa aktiviti yang maklumat penting dalam perkemahan tu? Tahu tak apa aktiviti yang lebih cepat proses untuk membentuk perpaduan? Siapa tahu macam mana? Saya? Saling menziarahi. Ya? Sekali lagi? Sekali lagi saya jawapannya. Saling menziarahi. Saling menziarahi. Kalau perkemahan tu itu berjiran mungkin. Itu berjiran ya, itu berjiran. Kalau dalam masa berkemah, camping tu kemah. Kalau masa berkemah kan, kalau saya pergi berkemah kan, apa aktiviti yang saya boleh lakukan dengan kawan-kawan supaya perpaduan tu dipupuk saya? Memasak makanan. Masak makanan. Okey, Zimin. Siapa? Zimin ada jawab memasak makanan sama-sama. Baik. Sarah ada lagi? Sahara? Saling bekerjasama. Okey, kerjasama. Okey, aktiviti kat sana pasang kemah. Dan juga waktu kita redah hutan dan kena berada dalam satu kumpulan. Itu bentuk perpaduan. Seterusnya gotong royong. Gotong royong aktiviti di sekolah. Paling mudah kalau di sekolah. Bersihkan kelas. Betul. Bila membahagikan tugas. Ya, membahagikan tugas itu salah satu aspek penting. Kita memahami satu sama lain, rasa bertanggungjawab, kerana perpaduan itu dibina daripada rasa tanggungjawab dan juga rasa saling fahami satu sama lain. Okey, maklumat tadi, maklumat yang ada tadi sebagai antara yang dicatatkan tadi, saya tak ingat siapa tadi. Ada beritahu bersukan. Cikgu rasa ni kan, Cik Huan kan maklumkan tadi kan tentang bersukan ke Arayan? Bukan, okey. Oh, Simin. Simin tadi bagi maklumat bersukan. Ya, betul. Maklumat bersukan, main bola sepak, bola keranjang, bola tampar, bersukan bersama-sama dalam satu pasukan yang kuat dan kukuh. Dan saya rasa masa dulu tahun 70-an, 80-an, pasukan bola sepak kita daripada pelbagai kaum. Betul. Dan kita ada pasukan bola sepak yang sungguh-sungguh hebat dan mengharumkan nama negara pada waktu itu. Kita akan beristirahat seketika sebelum kita sambung pelajaran kita yang di rumah. Jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton di Didik TV KPM bersama saya Nisa Cikgu Hafizi dan kawan-kawan saya dari SJK Sequential Kuala Lumpur. Baiklah, sebenarnya kan tadi kita dah belajar mengenai bagaimana cara untuk memupuk semangat perpaduan antara kaum di Malaysia. Jadi jom cikgu kita teruskan. Okey, baik, terima kasih. Kita lihat tadi cara memupuk perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey. Soalan cikgu pula. Soalan tadi murid-murid dah tanya cikgu, cikgu pula nak tanya. Baik. Okey. Sebagai anak Malaysia, sebagai anak Malaysia, adakah awak semua berasa bangga jadi rakyat Malaysia atau sebagai anak Malaysia? Okey, Zimin cuba berikan pandangan awak. Saya berasa bangga sebagai anak Malaysia kerana Malaysia aman dan sejahtera. Okey. Ya, Malaysia aman dan sejahtera. Malaysia aman dan sejahtera. Okey, terima kasih Zimin. Okey, seterusnya ada soalan lagi. Jayu. Jayu. Silakan Jayu. Saya berasa bangga menjadi anak Malaysia
kerana dapat mengetahui pelbagai perayaan. Mengetahui tentang pelbagai perayaan. Pelbagai perayaan. Okey. Mungkin ada soalan lagi yang terakhir sekali. Ryan, tadi nampak Ryan angkat tangan. Silakan Ryan. Saya bangga menjadi anak Malaysia kerana negara kita aman, damai, bersatu hati dan boleh hidup harmoni dengan hidup berbilang kaum. Ya, bersatu hati itu penting ya. Lagi-lagi dalam cabaran pandemik sekarang ni kita kena bersatu hati dan jaga satu sama lain. Baiklah. Ya, betul. Sahara tadi angkat tangan. Silakan Sahara. Saya berasa bangga menjadi anak Malaysia kerana mereka sentiasa bertimbang rasa dalam kalangan masyarakat. Ya, bertimbang rasa. Satu nilai yang sungguh baik. Ya, betul. Tadi Ching Xuan pun angkat tangan. Kita beri peluang pada Ching Xuan untuk berkongsi. Silakan Ching Xuan. Saya berasa bangga kerana ada pelbagai kaum di Malaysia. Ada pelbagai kaum di Malaysia. Keunikan pelbagai kaum. Okey, yang mungkin terakhirlah kita lengkapkan terus dengan Saif akhir sekali. Silakan Saif. Cikgu, walaupun ayah saya dari Australia, emak saya dari Malaysia, tetapi kami berasa bangga di Malaysia kerana rakyat Malaysia saling bekerjasama. Okey. Itu dia. Unik sungguh. Apa yang kita belajar dan kawan-kawan kita ni pun mereka adalah pelajar-pelajar yang berdarah campuran juga. Wah, terima kasih semua. Sebenarnya kan cikgu kita telah tiba di penghujung rancangan lah cikgu. Sangat cepat masa ya. Cepat je masa tu berlalu. Mungkin cikgu boleh kongsikan lagi sedikit rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih pada Cik Nisa. Baik, rumusan dia mudah saja. Pertama, dari aspek kemahiran bahasa ialah murid mencatat maklumat berdasarkan bahan rangsangan multimedia tadi berkaitan tentang elemen dan juga kandungan tentang perpaduan rakyat Malaysia. Dan memang saya tumpukan kepada perpaduan rakyat Malaysia pada hari ini dan situasi COVID. Kita nak didik pelajar. Jadinya, kemahiran bahasa tadi kita garap dengan situasi perkembangan dan keperluan kita sebagai rakyat Malaysia. Untuk para pelajar pada hari ini. Cara-cara pupuk perpaduan menghargai. Kerana Malaysia berdiri teguh pada hari ini disebabkan perpaduan dan saling menghargai. Dan kita pun kenalah sentiasa mengekalkan dan meningkatkan lagi tahap perpaduan kita. Jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh ya kawan-kawan. Tak gaduh kan? Semua okey kan? Kalau tak gaduh, semua baik. Kita bagi double thumbs up. Okey, baiklah. Nisa sebenarnya sangat-sangat seronok. Hari ini kawan-kawan kita semuanya aktif. Semuanya nak jawab soalan, semuanya nak beruk. Saya cikgu. Dan saya harapkan kawan-kawan di rumah pun turut sama orang kata apa, bersemangat untuk belajar. Walaupun dalam tempoh PDPR ni kan adik-adik, jangan lupa untuk sentiasa tepati masa. Baiklah, kita pun sebenarnya dah tiba di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hafizi dan kawan-kawan saya. Jom sama-sama kita nyanyi lagu ini. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Oleh orang Inggeris, Kamikaze dan Portugis. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin? Didik TV KPM